وهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والهداية والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang mulia Imam Masjid dan juga semua para imam-imam yang hadir dan semua para ustaz-ustaz, hadirin muslimin, hadirat muslimat yang hadir pada majlis pada malam ini, semoga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semoga-moga dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lebih dulu kita ucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana banyak sangat limpah kurnia dan anugerah yang telah dicurahkan olehnya Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, sehingga banyaknya tak kuasa kita menghitung dan menilainya, dan tak kuasa kita membilangkan satu persatu. Walaupun demikian, terutama sekali kita mesti ingat bahawa nikmat yang terbesar sekali ialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini hamba-Nya yang dipilih dan dikurniakan nikmat terbesar ialah iman dan Islam. Kerana kedua-duanya itu tidak ada tolak banding. Iman dan Islam itu ialah dimustahkan iman daripada aman. Amina ya'manu amnan wa aman, darinya lah iman. Yang kita selalu dalam hidup baik, di samping kita berdoa semoga Allah memberikan kita keadaan hidup dengan aman. Aman, nah, arti sentosa, selamat sejahtera dunia dan akhirat. Maka kita maklum aman atau sentosa dunia akhirat, mestilah kita ada padanya iman. Dalam arti at-tasdiq, membenarkan bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenar percaya dengan apa yang dibawa datang oleh kita
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya kita sampai kepada hak, tidak ada keraguan walau sedikit pun. Dan begitu juga disertai dengan Islam, bagaimana dimustahkan daripada silm, salm, salama, salima yaslamu, salama, sejahtera. Maka agama kita dikatakan Islam, selamat dunia dan akhirat. Sebab itu Allah puji kepada hamba-Nya yang beriman, berdoa dengan wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Dan di antara golongan manusia, mereka selalu berdoa, hai Tuhan kami, berikanlah, kurniakanlah kami dalam dunia ini hasanah, yang elok, bagus, dan juga wabil akhirati hasanah, bukan saja dunia, akhirat juga hasanah. Dan diakhiri dengan peliharalah kami azab neraka. Itu Allah puji doa semacam itu. Maka itu dikhususkan dengan orang mukmin, orang yang ada padanya iman, dan orang yang ada padanya agama Islam. Sebab itulah dikatakan iman dan Islam itu dua nikmat yang paling terbesar sekali. Tidak ada nikmat lain yang paling besar lebih daripadanya. Itu wakafa bihima minan ni'mah, cukup memadalah dengan keduanya itu daripada nikmat. Sekira perlu takdir Allah tak bagi nikmat-nikmat yang lain, perlu takdir pun cukuplah. Tetapi bukan hanya iman Islam yang dibagi oleh Allah, lagi berbagi kepada kita rezeki, rezeki maksum, rezeki makmun, nah rezeki makhluk. Siapa banyak dimiliki jadi punya oleh kita. Itu selain daripada iman Islam. Lagi pula diuji kepada sihat walafiat, dan memanjakan kita dan memanjakan umur. Di samping pula memberi taufik kepada kita bila amal saleh. Dan alhamdulillah satu lagi Allah bagi pula kepada kita berpegang pula atas ajaran ahli sunnah wal jamaah. Walaupun kita hidup di dalam akhir zaman, kita hidup pada masa yang akhir, masa yang sangat dalam kabur, dengan taufik dari Allah boleh kita berpegang dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah secara umumnya. Jadi sesuai dengan soalan yang dibentangkan tadi, ada hubungan dengan akidah. Jadi soalan-soalan yang dibentang tadi, beberapa soalan yang ada hubung kait dengan amalan dan hubung kait dengan akidah. Sebagaimana kita maklum, masalah yang berkaitan dengan akidah itu merupakan masalah asasi. Nah, amalan itu merupakan pokok jawaban. Sebab itu Allah menggunakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Dan beberapa ayat lain Allah susunkan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Kan? Jadi banyak dalam Quran disebut innal ladzina amanu dan wa 'amilus shalihat. Jadi amanu hubungkan dengan asas pokok, amilu hubungkan dengan jawaban ataupun dahan. Kalau pokok kayu kan
dahan. Pecah daripada dahan bila kepada ranting-ranting dan sebagainya. Jadi bila kita dengar di dalam soalan-soalan yang ditentang tadi hubungkan dengan akidah, maka kita utamakan dulu, lepas itu kita ikuti dengan amalan. Baik. Jadi pada awal ialah kita nak dipanggilkan orang mukmin yang sempurna iman, mesti kita kena ada akidah, yakni ada simpul. Kerana iman kalau tidak ada penyimpul, nanti dia akan gugur ataupun terlucu. Orang tadi panggil, sini panggil tak terlucu, terlepas, tercabut. Jadi kalau kita pegang sesuatu, kita dengar sesuatu, terlepas daripada tangan. Orang tadi panggil, terlucu. Sini tak cakap. Buat sebab tak ada orang tadi yang Kelantan. Terlucu, lepas. Kita pegang apa tali, kita pegang, terlucu. Terlucu, terlepas, tercabut. Tercabut ni macam pokok dengan akar tu je kita cabut. Ada orang juga panggil baju pecah dan cabut. Tak ada cabut baju. Pecah baju, cabut baju. Jadi mana katanya iman kalau tidak ada aqid, tidak ada akad, tidak ada simpul, tidak ada tamat, nanti ada kebimbangan atau terlucu. Sahabat mana aqidah yang mustaq ambil perkataan dari aqada yaqidu aqdan. Aqdan dia panggil akad ataupun tamat ataupun ikat. Semua perkataan itu. Sebab kalau kita mengaji dalam rekod disebut akad jual beli, tapi panggilan itu lain. Kalau kita pergi lepas jual beli dia panggil akad, nikah panggil akad, akad nikah, akad jual beli, akad sewa menyewa. Bila kita klik pada arti kita, akad arti ikat, tamat. Orang beli dengan orang jual, dengan ada perkataan tertentu ikat. Tetapi bila buat akidah, buat pegangannya satu dengan pegangan hati. Satu dengan pegangan hati. Tapi dah pegangnya di bagi hati, tidak ada dalil menunjuk tak pegang, mereka zuhir dia lidah. Sebab lidah dia panggil apa dia? Dia panggil juru, juru bahasa. Innal kalama la fil fuad wa innama ju'ila lisan dalil. Lidah ini sebagai menunjuk atas apa yang kita mau dan kerana hati ataupun kita pegang hati. Sebab itulah kalau kita mengaji jual beli, pentingnya jual beli nak sah dia, nak jadi dia bulan kepada taradid, suka redha, setuju balik orang penjual, setuju balik orang beli. Maka setuju tu dia sifat hati. Bila sifat hati kita tak tahu kata apakah balik orang beli itu setuju, setuju nak beli barang dengan harga sekian, ataupun balik orang jual setuju ke dengan harga sekian tu untuk dia beri, dia jual. Maka nak kepada dalil. Dalil itu dah tulis akan aku jual aku benda ini dengan harga sekian. Tu dalil kata hati itu rekod. Begitulah akidah pegangan. Tak ada siapa tahu macam mana kita nak pegang kalau kita tidak ceritakan. Tapi bila kita cerita, saya punya bini, saya pegang bini, tu boleh tahu kata tu betul ke tak betul ke, boleh cerita. Baik. Jadi masalah apa dah? Ikat, tamat, aqidah. Aqid mana simpulan. Bagi mengaji kaedah dia panggil fa'il dengan makna isim maf'ul. Pada terjemah simpulan. Aqidatul iman, simpulan iman. Ada tu mana kata iman, kita kata mau benar tadi, dia kena ada penyimpul itu. Kalau tidak ada penyimpul, nanti akan terlepas atau terlucu. Maka itulah akidah yang pertama. Seperti yang akidah di wujud.
kita berpegang Tuhan ini ada. Itu satu simpulan dengan dalil-dalil dan huraian. Dan kita pegang pula akidah sedia idam. Itu simpulan. Jadi cuba kita ni ada iman. Kita anak orang Islam, anak Islam hukum. Apabila besar balik, kalau soal bagaimana mempegang? Bagaimana mempegang mengenai dengan Tuhan ni? Kalau kita kata Tuhan tak ada, hak iman tadi tu. Kita anak orang Islam dah, maka hukum Islam daripada awal tak pernah muncul. Tak kita anak orang Islam kan, hukumnya Islam kekal kan. Tapi bila kita sampai balik, dia kata Tuhan tak ada. Dia bagi lucu lah kan, Islam dia lucu. Apa tu kena simpul kata Tuhan ada. Ada sungguh mesti ada, tak terima tiadanya sama sekali. Jadi ialah alam. Ada bagi satu akidah. Kemudian ada Tuhan itu sedia. Ada kita ni pun ada, tapi ada kita baru. Ada Tuhan sedia. Apa arti sedia? Dengan makna tidak ada permulaannya. Adanya tidak ada permulaan. Kalau kita kata Tuhan tu ada, tapi ada mula, ada permulaan, terlucu juga iman. Sebab ada Allah, tidak ada permulaan. Tu arti sedia. Lagi tak jadi sedia, sedia kala. Apa makna sedia kala? Artinya tidak ada permulaan bagi ada Allah itu. Kita panggil dua akidah. Hingga seterusnya. Siapa lagi kepada kekalnya Allah. Tuhan kekal. Kita ni ada baru. Ada Allah sedia. Dengan mana tidak ada permulaan. Kemudian ada Allah kekal. Ada kita binasa. Ada kita terima tiadanya. Walaupun sekarang kita masih ada. Alam dunia masih ada. Tapi masih ada pun terima ketiadaannya. Hari itu panggil apa tu? Orang panggil kata binasa. Tak kekal. Ada pun ada Allah Ta'ala kekal. Pas kekal orang musyrik pula. Takkan bila kita balik syurga dan neraka pun kekal? Ia kekal. Kuat sangat. Kalau apabila kita mengaji dalam mana kekal, timbul soalan, takkan syurga neraka pun kekal, juga ahli syurga ahli neraka kekal? Takkan i'tikad kita begitu? Ya. Kita buat soalan, apakah beza antara kekalnya syurga neraka dengan kekal Allah Subhanahu Wa Taala? Perbezaannya, kekal Allah itu dia panggil kekal yang zati, yang hakiki. Adapun kekal syurga neraka itu dia panggil kekal majazi ataupun dia panggil kekal aridi. Dia panggil apa kekal aridi? Sebab Allah janji mengekalkan. Allah janji apabila kembali hidup nanti, Allah janji kekal. Ahli neraka pun khalidina fiha, ahli syurga pun khalidina fiha, yang kekal. Itu bukan kekal semata-mata dirinya, sebab Allah yang mengekalkan. Dengan bahawa Allah tidak membinasakan selepas pada dia menghidupkan kembali.
Ada pun kekal Allah, kekal yang zati, tak bersabit dengan siapa pun mengekalkan. Itu panggil kekal zati. Ataupun kata lain, kekal hakiki. Ada pun kekal syurga neraka, ahli syurga, ahli neraka, panggil kekal aridi. Tidak ternafikan itu terima binasa. Syurga dan neraka terima hilang. Kalau Allah menghilang, nacaya hilang. Kalau Allah membinasakan, nacaya binasa. Tapi Allah janji ia akan mengekalkan. Itu panggil kekal aridi macam tu. Maka lainlah. Arti sifat Allah semua sifat yang hakiki dia bagi. Nah, kemudian terus lagi. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahannya Allah bagi sekalian yang baharu. Di situ apa makna bersalahan? Kalau mengajar Arab, makna bersalahan ay adamu mumatsalatihi ta'ala lil hawadith. Tidak sama, tidak serupanya Allah bagi sekalian yang baharu. Taswir dia tidak seperti pada zatnya Allah, tidak seperti pada segala sifat Allah, dan tidak seperti pada segala perbuatannya. Itu ambil daripada makna firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un. Dan makna bagi firman kita selalu baca, walam yakullahu kufuwan ahad. Kita orang beramal tak sunyi daripada baca qul huwallah. Dalam sehari-hari kemungkinan ada walaupun satu. Tak, kita dak baca semua walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah yang menyamai, yang serupa, ahadun, seorang ataupun satu pun tidak ada yang seperti. Di sinilah tempat pucuknya perselisihan, tempat nampaknya berselisih antara ahli sunnah wal jamaah dengan yang lain-lain, di antaranya musyabbihah dipanggil. Sebab apa? Sebab kita ni panggil ayat yang laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini panggil ayat muhkamah, ayat yang tetap dan teguh dan nyata. Lagi pula Allah Ta'ala sebut bila ayat muhkamah, hunna ummul kitab. Itulah ibu bagi kitab, ibu bagi Quran. Apa makna ibu kitab? Ibu kitab dengan makna asal bagi pegangan kita. Itu asal. Apa asalnya? Tadi, iaitu tidak seperti Allah itu suatu pun. Apabila tidak ada seperti Allah suatu pun, maka tak boleh kita nak tanya bagaimana, kita nak tanya macam mana, kita nak tanya di mana. Semua tu orang panggil tanya yang baharu. Sebab cuba kita reti bahasa. Bila kata di mana, itu tanya apa tu? Tanya tempat. Di mana, perkataan kita di mana artinya kalau mengaji dalam penama nahu dia panggil zaraf. Makan. Aina, di mana. Mana kata ini perkataan pertanyaan mengenai dengan tempat. Tak? Bila kata bila, bila tu pertanyaan berkait dengan masa. Tempat makan, masa zaman. Maka tempat dan masa itu dua yang baharu, ataupun dengan kata lain sifat bagi yang baharu. Kalau tanya begini pula, bagaimana, macam mana,
Tu tanya apa tu? Tanya rupa paras, satu daripadanya. Ataupun tanya hal ahwal, ya juga dah. Kalau seorang itu bagaimana sekarang Zain ni, apa khabar bagaimana sekarang? Oh, sihat dia, segar dia, selamat dia. Tu tanya dengan bagaimana kaif. Ada tanya rupa bentuk, maksud dia tanya kaif juga, bagaimana, macam mana. Lepas tu jadi Melayu kampung kata balas mana, panggil ke tak? Balas mana tu berarti kita nak panggil apa lagi? Itu perbandingan. Tak? Kalau kata balas mana tu perbandingan dia panggil. Maksudnya kata tasbih. Supaya kita tak kenal suatu binatang. Kalau sebut satu binatang, balas mana? Tapi banyak kita guna macam mana? Gitu tak? Macam mana? Ataupun pesen mana? Tu pihak tu panggil tanya rupa bentuk. Bagi sebut satu binatang, tak kenal macam mana dia tu? Balas mana dia? Kita nak royak perbandingannya. Binatang ni kalau nak tengok, nak serupa dengan arnab. Macam mana arnab? Ingat kucing, ada kucing. Sakit-sakit tapi ada tapi lah, pasal dia tak serupa. Tapi telinga dia panjang. Jadi nak royak tu, waktu bila kata macam mana, bagaimana, pesen mana, itu tanya rupa bentuk. Maka semuanya itu pertanyaan mengenai dengan barang baru. Apabila kata Allah cerita, dah kata dia tu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seperti Allah, tidak ada seumpama Allah, tidak ada sebandingannya Allah sewaktu pun. Orang mengaji pula kaedah dia panggil isim nakirah syai'un, di halaman nafi. An-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umuma. Kaedah dia bila bercakap bentuk nakirah di halaman nafi, di tempat perkataan tiada, tidak, menunjukkan umum. Sebab tu Melayu kita cakap bila umum dia bunyi pun. Tidak ada seumpamanya, seumpama Allah tu tidak ada sesuatu pun. Apa nak cari apa lagi? Dia kata cari lagi tak faham bahasa dah lah. Tidak ada seumpama Allah suatu pun. Mana suatu karo pun tak ada serupa dengan dia. Apa kita dah kata nak cari macam mana? Tu tak faham dah kita. Orang faham bahasa cukup dah lah. Lepas tu bila kita nak kenal dia, suruh mai kira kita. Sahabat tulis hadis kata tafakkaru fil khalqi, fikirlah kamu, kiralah kamu pada makhluk kejadian. Wala tafakkaru fil khaliqi. Satu riwayat wala tafakkaru fillah. Dan jangan kamu fikir, jangan kamu duk kira tentang Tuhan yang menjadi Allah itu. Ni setengah nak jadi jatuh musyabbihah, tasbih, mujassimah ni. Dia duk fikir Tuhan tu. Ni dia kata cari nak temulah mana tu. Bahawa duk cari balah mana Tuhan, bagaimana Tuhan, di mana Tuhan. Bermula mari ayat mutasyabihah. Ayat kata istawa alal arsy, selalu mari duk cari dah. Walha dia panggil kata taksid dah, betul kita hidup fikir dia salah, kita hidup fikir Tuhan dia salah dah. Sebab tu satu kali Nabi SAW dia lalu pada satu jamaah, pada sebulan sahabat, ada satu gulungnya diam senyap tak bercakap. Lalu Nabi tanya SAW, apa mereka ini tak bercakap ni? Lalu dia dengar, dia jawab, kami duk fikir ya Rasulullah. Apa kamu fikir? Kami duk fikir tentang Allah. Hai, jangan kamu fikir tentang Allah, kamu fikir tentang kejadiannya. Kita nak kenal Allah, kenallah kita.
Kerana apa? Kerana kita makhluk dia panggil ma'qul. Apa ma'qul? Barang yang masuk akal. Boleh walaupun kita tak nampak dengan mata, tak nampak dengan mata kepala, dia panggil al-mahsus. Yang kita dapat dengan hasatil basar. Macam kita dapat lihat. Nah, kita ada sifat basar Allah Ta'ala bagi pada kita, maka kita nampak. Dia panggil mahsus. Dapat dengan hasatil basar, panca indera pelihat. Ataupun tak dapat dengan panca indera pelihat, seperti suara yang kita duk dengar ni. Suara kita duk dengar ni, kita dapat dengan hasatis sam, panca indera pendengar, panggil mahsus. Pendeknya nak panggil mahsus, barang yang kita dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Dua dah. Kita dapat dengan panca indera hasatus sam, panggil mahsus, seperti suara. Dan kita dapat dengan hasati zauq. Kita dapat dengan panca indera pekecap ataupun perasa, seperti segala rasa, masam, masin, pedas, manis. Itu pun panggil mahsus. Kita dapat dengan panca indera pekecap, kan? Satu lagi yang keempat, kita dapat dengan panca indera hasatus syum, iaitu dapat dengan panca indera pencium, seperti segala bau hapak, bau busung, bau perak ke, bau macam-macam panggil pula bau tu. Itu panggil mahsus juga. Dia kita dapat dengan panca indera pencium atau pencium. Satu lagi kita dapat dengan panca indera mas, penjabat ataupun penyentuh. Tengok, kita rasa, kita sentuh kulit, panas tubuhnya, rasa sejuk tubuhnya. Nah, kita sentuh air hangat, panas. Sentuh air batu, sejuk. Maka sejuk dan panas itu bagi mahsus, hak dapat dengan panca indera penyentuh. Apabila tak dapat dengan panca indera salah satu pada 5 tadi, maka kita dapat dengan akal. Hak dapat dengan akal panggil ma'qul. Ma'qul. Dia panggil kita dapat dengan akal. Kamar dia semua saat ni nak hitung. Hak dapat dengan panca indera salah satu 5 panggil mahsus, benarnya baru. Dan juga hak kita dapat dengan akal, hak dapat kita fikir dengan akal, dapat kita reti dan khayalan, bayangnya duk mari dalam diri, panggil tasawur ke semua sekali, tu pun dia panggil baru. Allah ghairu ma'qul. Bukan bahasa akal, bukan bahasa fikir. Jadi kita nak kenal Allah, fikir di makhluk, kenalah Tuhan. Sebab apa? Sebab Allah raya dah kata dia tu laisa kamitslihi syai'. Dia tidak ada seumpamanya suatu pun, suatu daripada kita dapat tadi. Suatu pun ingat maksud B. Suatu daripada mahsusah tak seperti. Suatu daripada ma'qul tak seperti. Hamba tak ada tanya bagaimana Tuhan, dia salah itu tanya situ. Ni tanya dia tak apa. Tanya nak Tuhan duduk mana. Dia salah taksir di situ. Malaikat buat rupa tanya di majlis ilmu macam majlis ta'lim begini. At-ta'lim wa ta'allum. Waktu diistisna. Malaikat di majlis mengajar, majlis belajar agama. Kita tanya supaya nak faham masalah. Kita ajar supaya nak menerai masalah tak terai. Itu boleh. Adapun kalau lain pada tu semata-mata nak apa dia nak tanya Tuhan di mana, itu tak boleh. Soal tu salah dah. Sebab apa? Sebab semua tu di mana tanya sakut dengan tempat. Tempat ialah baru. Bilakah itu tanya sakut dengan masa. Masa pun baru. Bagaimana? Bagaimana sakut dengan rupa bentuk. Rupa bentuk pun baru. Allah laisa kamitslihi syai'. Tak tanya dah Allah. Kena kenal kita. Sabit itulah suruh kita ni kenal. Kenal kita. Kenal diri. Kenal diri, kenal Allah. Kita ini ada. Nak kesamaran Allah ada, kita ada. Tapi ada kita yang kena jadi. Siapa yang menjadi? Allah. Kata.
Kena kata, oh ada Allah, ada kita lain. Ada Allah wujud zati, ada kita wujud yang aridi ataupun majazi. Sebab ada kita didului oleh tiada, ada kita terima tiada. Ada pun ada Allah tidak didului oleh ada, tu panggil kekal atau panggil sedia. Dan ada Allah tak terima tiada sama sekali, tu panggil kekal. Tu kena Allah dia panggil. Apakah dalil yang menunjuk? Dalil diri kita sendiri ni panggil alam inilah dalil kata adanya Tuhan. Sebab apa? Sebab kita merupakan asal, merupakan bekasan. Bila bekas menunjukkan ada muassid yang membekaskan. Bekas nak berlaku ke sendiri, tak ada yang membekaskan. Tak berlaku bukan? Ada asal dengan tidak ada muassid mustahil. Tak terima pada akal. Ni, nak bekas. Dia ini. Kita ambil kalepak, lekat bekas. Tentu ada muassid. Begitulah kita ni dulunya tak ada. Kita yakin tak kata kita dulunya tak ada? Yakin dulu kita tak ada tak? Sebab kita boleh tanya umur berapa sekarang? Umur berapa dah sekarang ya? Umur berapa dah encik? Tuan? Kita kata saya dah 60. Oh saya tua saya 70. Ini kata saya tua lagi 75. Tu tak kira dari mana tu 50, 60, 70 tu. Tentu kira daripada tarikh lahir. Kan? Tarikh lahir. Sebab tu kita umur 60. Kalau orang duk cakap istiwa yang berlaku masa 70 tahun dulu, orang tu duk cerita. Kita tanya tak ayah, bila tu berlaku tu? 70 tahun dulu dah. Saya tak ada lagi, saya baru 50 je. Tu mana kita yakin kata kita dulu tak ada. Tu mana kata kita ni baru. Pas tanda-tanda kata kita baru ni, antara lain hak terbesar sekali ulama beri contohnya, gerak dia diam. Tak sunyi kita daripada gerak dia diam. Ada ke tak kita ni? Ada, tapi gerak tak, diam tak? Semua sekali. Ada tak? Cuba-cuba cari tengok. Takut-takut ada temu ada, tapi gerak tak, diam tak? Cuba cari apa dia? Hak setahu kita nya tak sunyi, emo gerak, emo diam. Tapi kalau kata ada satu benda, dia mau dapat satu benda ni, benda apa dia? Satu benda gerak tak, diam tak? Yang tu benda tak ada. Tapi kalau ada, tak sunyilah, gerak atau diam. Itu tak? Tu masalah kalau satu. Bila dua, ada yang kedua. Mula kita satu dulu. Jari kita masalah. Kita buat seputun jari. Bila satu gini, tak sunyilah. Bila ada benda baru tak sunyi, emo gerak, emo diam. Nak beripung, nak katakan satu masa bergerak lagi, diam lagi, satu masa, satu i'tibar, mustahil pada akal. Bagi tak terima pada akal. Kalau kita gerak atau diam, tak sunyi pada tu. Artinya mesti salah satu. Bila benda tu baru. Sebab itulah bila kita faham di baharu, kita fikir di baharu, jadi gerak diam sifat baru. Maka kalau orang soal, Allah Ta'ala bergerak ke atau diam? Tak nak jawab macam mana? Setelah kita mengaji saat ni, cuba kita jawab. Ini cara makam mengaji. Setelah hurai soal, tengok cikgu dia ajar dia soal murid dia. Jadi setelah kita faham, gerak sifat bagi baru, diam sifat bagi baru. Tak ada satu benda baru yang sunyi daripada gerak dan diam kedua sekali. Bila ada suatu benda, mesti emo gerak, emo diam. Baik, bila kita faham dah gitu, orang soal, Allah Ta'ala gerak ke diam? Kita nak jawab macam mana? Berani jawab kata tak gerak, tak diam. Tak ke mustahil tak gerak, tak diam? Tak ada mustahil, kerana gerak sifat apa? Sifat bagi yang baru. Diam juga sifat bagi yang baru. Allah yang qadim, tak kena mengena. Tak gerak, tak diam. Kerana diam sifat baru. Bila faham gerak diam, masalah turun naik, kau faham gitu? Kau faham tu?
Turun ibarat daripada gerak ke dia turun. Bahasa kita bila kata turun. Apa makna turun? Bermakna gerak daripada tempat yang atas ke bawah. Ibarat daripada gerak kan. Naik. Apa naik? Ibarat daripada bergerak bawah ke atas. Tu panggil naik kan. Pergi mari. Pergi mari. Pergi ibarat daripada bergerak dari yang hampir kepada yang jauh. Panggil pergi. Mari. Datang. Bahasa surat kata. Nah, apa? Ibarat daripada bergerak dari jauh kepada yang dekat. Tu makna dia. Sampai kita panggil anak kita. Anak, mari. Dia dik dia. Budak ni orang panggil tak bergerak. Tak kata itu. Kalau orang pertanian tadi tu. Ya, orang panggil tak mari. Taknya bergerak. Kalau kata pergi. Taknya pergi juga. Tak bergerak orang suruh ni. Ni mana kata gerak diam tu. Jadi gerak dia sifat baru. Bila kita faham di situ, dalam hadis baik, dalam Quran baik, duk kecek turun menurun banyak sekali lah Quran lah. Dalam hadis. Maka bila kita faham sini, fahamlah makna yanzilu rabbuna, turun oleh Tuhan kita. Kita faham dah makna turun tadi sifat baru. Sebab tu ulama mai sekat lah di situ. Ahli sunnah dia kata yang zahir bukan murad, bukan jadi kehendaki, kerana turun itu sifat baru. Allah zat yang laisa kamitslihi syai'. Sekatlah di situ. Lepas tu kau hurai semula, sekat situ dulu. Jadi kalau bukan ahli sunnah wal jamaah, dia kata mana? Az-zahir wal murad. Tuhan kata turun. Keliru lalu. Tu dia nah. Sebab tu hak zahir tu bukan jadi kanak kita ahli sunnah. Dia ada garis tu ada. Seolah-olah kalau kita kata buat gini, buat garis. Seolah-olah kata awasilah di sini. Surah awasi ni. Ayat ni setengah pada ayat mutasyabihat, kalau hadis setengah pada mutasyabihat, garis garis dua ini. Mana kata beringat di sini. Ni kalau panggil ayat mutasyabihat, hadis mutasyabihat. Kalau kita pergi zahir, sinilah terlari daripada jalan ahli sunnah wal jamaah. Sebab gerak diam tadi sifat baru. Allah zat yang laisa kamitsli syai'. Bila dia kata turun oleh Tuhan, kan kita mengaji kelebihan malam nisfu dia sebut kelebihan malam nisfu. Apa dia? Apabila datang malam nisfu faqumu lailaha. Apabila datang malam nisfu, maka berkiamlah kamu di waktu malamnya dan berpuasalah kamu di waktu siangnya. Kerana bahwasanya kata turun cacat tu. Tu maka kita klik pada apa turun, ibarat daripada gerak dari tempat yang atas kepada bawah. Maka turun dengan makna itu sifat baru. Bila sifat baru, pergi kepada ayat walam yakullahu kufuwan ahad. Hak zahir duk khayal ada bayang di kita itu mustahil atas Allah. Sekat situ dulu. Tu orang panggil jalan ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu orang pandai tafsir. Kata pandai apa makna jadi kanaki, serah jelah kepada Allah. Tu panggil jalanan salafis salih. Bukan salafi lain. Tu salaf salih. Maknanya hak yang zahir itu bukan dikehendaki. Apa maknanya dikehendaki? Maknanya dikehendaki serah jelah pengetahuan kepada Allah. Allahu a'lamu bimuradihi, kama dia pada kata hak zahir bukan dikehendaki. Kita dulu barulah hak yang kehendaki Allah tahu. Lepas tu kalau jalan nasal al-khalaf, tak kalau timbul kelam kabut sebahak banyak sangat, tak cukup dengan serah, lalu kena ada huraian. Tafsil dia bagi. Tafsir mana? Yang dikehendaki dengan turun situ kalam hazahmullah, setengah tafsir. Mana? Yanzilu amru rabbina, turun oleh suruhan Tuhan kita. Tak ada musyrik lalu habis musyrik. Turun oleh suruhan Tuhan, malaikat ke apa? Tak ada musyrik lah. Dia panggil kalam hazahmullah. Itu pun berlaku atas riwayat dhabit baca yanzilu. Kalau berlaku atas dhabit yunzilu, tak ada musyrik. Melayu pun bunyi lain. Menurun oleh Tuhan kita, tak ada musyrik juga. Sebab hadis dia ada atas huruf, tulis husan huruf zaman dulu tak ada bagi.
Serupa juga ayat Quran mula tulis tak ada baris, tak ada titik kan. Lepas tu dia tambah. Maka bila bubuh baris, yan baris di atas, zai baris di bawah, bunyi yanzilu. Orang mengaji kaedah surah panggil sulasi mujarrad. Nazala yanzilu nuzul, maka lurah daripada Arab terjemah Melayu turun. Maka turun dengan makna bergerak dari tempat yang tinggi ke bawah, tu arti turun. Itulah mutasyabihah. Bila kata kala hazah mudah, yanzilu rabbuna ay yanzilu amru rabbina. Di antara orang salah Imam Auza'i, Imam Malik radhiyallahu anhuma yang mentafsirkan secara tafsili. Selesai. Ada pun atas dhabit yunzilu, tu bukan mutasyabihah. Kenapa? Yunzilu, orang mengaji surah kata mudhari' dari speaker kuat kerana maka tarik suara sikit. Kalau slow sikit boleh tak? Kalau didhabit dengan yunzilu, mari daripada anzala yunzilu, supaya kita baca inna anzalna. Tu anzala madi dara yunzilu. Terjemahnya bukan turun, menurun. Inna sesungguh kami anzalna telah menurun oleh kami akan Al-Quran. Allah menurunkan akan Al-Quran. Tak nak mesti lah. Itu pun dia bergadah pula dah dengan Mu'tazilah. Situ pula dah. Orang Mu'tazilah ambil daripada ayat tu kata Quran ini baharu, makhluk. Situ pula kena bergaduh dengan kita ahli sunnah. Ahli sunnah dia tidak itlaq kata Quran semata-mata Quran tu makhluk, dia tak kata begitu. Dia tidak hukum kata Quran makhluk, Quran baharu, dia tidak. Hanya dia huraian. Huraian kan? Quran ada dua makna. Kalau Quran dengan makna lafaz yang dibaca, itu baharu. Itulah mana kata sesungguhnya kami menurunkannya kan Al-Quran, huranya ke Al-Quran. Dia panggil maklum min siyaqil kalam. Sesungguhnya kami telah menurunkannya kan Al-Quran. Quran makna apa tu? Quran dengan makna lafaz yang dibaca. Hak tu baru. Tapi orang Mu'tazilah dia kata Quran satu makna ya. Sebab tu dia kata Quran baru. Siapa zaman tu, zaman Imam Ahmad tu, khalifah masa tu, pembesar pemerintah masa tu terlibat dengan pahaman Mu'tazilah. Bila terlibat dengan pahaman Mu'tazilah, dia pegang Quran makhluk, Quran baharu. Bila dia pegang Quran makhluk dan baharu, dia tanya mana ulama yang tak mengatakan Quran makhluk dan baharu, diseksa. Suruh beri petua kata Quran baharu. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah tak kata tu dipenjarakan ada, sampai dibunuh ada, dibuat menyakiti, dibalun, dipukul, macam-macam. Ujian ulama rahimahumullah ta'ala. Buat akhir-akhir bila bertukar salin sampai 3 pemimpin, barulah klik kepada fahaman ahli sunnah wal jamaah semula bahawa Al-Quran itu ada dua makna. Satu makna Quran dengan makna lafaz yang dibaca. Itu ayat hak kata kami menurunkan Quran. Tengok, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang dimenurun kepadanya Quran. Dia kata menunjuk tak baru kata. Tu Quran mana lafaz yang dibaca. Dia hak imla' jadi imla' oleh Jibril daripada Lauh Mahfuz dibawa turun sifat di Baitul Izzah. Hak tu barulah. Satu lagi Quran dengan makna kalamullah. Quran yang mana nama satu sifat yang ada pada zat Allah panggil Quran juga. Kalamullah panggil, Quran panggil. Quran dengan makna nama sifat yang ada pada zat Allah itu qadim. Siapa kata baru yang tu kufur lah. Sebab tu ahli sunnah dia tak itlaq kata Quran tu baru. Hanya dia tafsir. Quran dua makna.
Satu makna baru, satu makna qadim. Tu ahli sunnah. Lepas tu bercanggah dengan Mu'tazilah tentang ayat. Kena hurai situ. Manakala dengan musyabbihah, mari masalah turunnya Tuhan. Berpegang dengan zahir, Tuhan turun. Lepas tu sana kepada hadis, sana kepada ayat dan kata-kata ulama sahabat. Walha itu orang panggil apa tu? Itu orang panggil salah satu daripada mutasyabihat. Demikianlah dia panggil hadis dakwah kata itu salah. Sebenarnya bukan salah. Salafi bila pegang dengan zahir mutasyabihat itu bukan jalanan salafis salih. Yang ini bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah hak mutasyabihat itu zahir bukan jadi kehendaki. Tu dah. Demikianlah. Jadi tempat kita nak caranya betul laisa kamitsli syai. Ulama ambil pada situ dan lain-lain lagi makna seumpama, buatkan lafaz ibarat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahannya Allah bagi sekalian ya baru, dengan makna tak sama, tak sepertinya Allah bagi sekalian ya baru pada zatnya dan sifatnya dan segala perbuatannya. Mana-mana ayat, mana-mana hadis yang memberi khayal kepada kita, yang membayangkan kepada kita bahawa Allah serupa, itu dia panggil mutasyabihat. Bila mutasyabihat, wajib kita tanzih, wajib kita menyucikan dengan bahawa i'tikad Allah maha suci daripada serupa dengan makhluk. Lepas tu apa yang ia kata begitu, makna jadi kandaki serah jelah pada Allah. Ada bermakna hak zahir du khayal di kita, itu mustahil atas Allah. Tu baru jalan ahli sunnah. Jangan kata zahir gitu-gitu. Tak rakyat kata istawa, duduk tarah duduk. Walaupun kata di belakang bukan duduk seperti kita. Tak lain dia sebab kita pakai keliru mari dah. Keliru dia panggil. Sampai dia panggil musyabbihah, yang mengelirukan orang lain. Dia panggil yang mengelirukan, yang mentasbih. Itulah di antara lainnya. Lepas tu hak daripada musyabbihah tu bila melampaui sangat naik sampai ke mujassimah. Kerana mujassimah dia panggil al-ghulah minal musyabbihah. Hak yang melampau daripada musyabbihah tu telajak naik sampai Tuhan berjising, bertubuh badan. Tu ada hak tu telajak naik lagi dia panggil. Itulah. Jadi sebab itulah kita kena kembali kepada huraian yang telah dihurai oleh ulama. Tapi apa sebab yang jadi sebab-sebab baik sebab bagi kita? Kerana di antara lain satunya kita ketinggalan. Kita ketinggalan di segi apa? Kadang-kadang kita mencelakan ulama. Itu satu sebab tu. Sedangkan ulama warasatul anbiya. Apa kita pergi mencelakan? Kadang-kadang kita nak mentafsirkan sendiri sedangkan kita bukan ahli. Satu daripadanya, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Tu hadis yang dibentangkan, apabila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat belah akan berlaku. Itu setengah padanya lah. Sebab itulah kedudukan cara mentafsir kena ayat kita kena rajak balik kepada tafsiran ulama daripada ahli sunnah wal jamaah. Bila khilaf sama-sama mereka, itu merupakan rahmat bagi kita. Kalau ijma' sama mereka, itu sempit bagi kita, tak boleh pergi kepada jalan lain. Itulah di antaranya. Maka kita dapat simpulnya, untuk kita mengetahui sama ada musyabbihah, mu'tazilah, apa itu nak tahu, kita mai kenal dulu jalannya ahli sunnah wal jamaah di segi satu-satu akidah kita. Bila tahu jalan ni, bila pergi pada jalan lain, menunjuk kata itu bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu timbul pula apa soalan tadi, hubungkan dengan masalah tauhid apa dia Syekh Abdul Qadim Al-Mandili. Tauhid 3. Maksud tauhid 3,
Jalan maksud tauhid 3 tu maksud mana tauhid 3? Tauhid tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat bila satu situ. Nah, kalau bila 2 jadi tauhid 4. Nah, mana situ dia bila satu. Tauhid rububiyah. Satu lagi tauhid uluhiyah. Satu lagi tauhid asma. Kalau bila suku dan tauhid sifat. Jadi 4 dah. Tapi dia kemah situ pakai bila so. Tauhid asma wa sifat. Dia bila so situ. Tak ada masalah kalau kita faham muraknya. Nah, jadi kita kena faham muraknya rububiyah. Biasa kita ada arti apa rububiyah? Kita dah baca Fatihah sama kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb kita duduk jumlah apa? Cuba kita jumlah salinan bahasa waktu kita apa? Rabbil Alamin. Rabb apa arti Rabb? Tak nyata cerak sikit. Tuan. Tuan. Kita sini cakap kita dah tuan dah. Rumah siapa tuan? Ada setengah kita tak cakap punya dah. Siapa punya? Makna telur tu. Jadi kalau kita klik Arab, Rabb dengan makna Malik, Rabb dengan makna Khalik, Rabb dengan makna Sahib, Rabb dengan makna Murabbi. Banyak makna dia ada. Sebab tu ada kata cuma Rabbil Alamin, Tuhan yang menciptakan ataupun penciptakan alam. Tu bahasa tu bahasa surat banyak ke guna. Kita tempat kita Kelantan ada petani enggak? Pencipta ni ke salin tempat kita gapo? Pencipta. Yang menjadikan. Tak kalau dia tu yang menjadikan, dialah Tuhan. Nah, ada pun kita ni Tuhan majak je. Tuhan hakiki sungguh Allah lah. Tu dia panggil Rabb, Tuhan. Sahibul alamin, Tuhan. Malik, Tuhan punya. Khalik, Tuhan yang menjadi, yang mengadakan. Tu makna Rabb. Jadi itu kena ke zat. Maka bila zat tu Tuhan, nak panggil Tuhan mesti dia ada sifat ketuhanan. Tu bahasa surat panggil ketuhanan. Dia masuk Dan barangkali lah lorak kita di petani lah, ya kalau kita tulis Jawi ta waw alif, bacanya tua. Tak tahu kan? Baca tua. Tapi kita lama dia nak royak orang tua, dia tulis macam mana? Tulis ta wa ha alif. Tapi bila baca kita kata orang tu ha je gitu kan? Tak baca dah. Tapi kita baca mana? Orang tua. Bunyi tu je bohong gitu. Kalau tak berbohong bunyi tua bunyi gitu. Bila berbohong tawaha alif tua. Orang tua. Maka begitulah tulisan tawaha nun. Cuba kita tak tulis gitu, tulis tawa alif nun. Baca mana? Tawa alif nun. Tapi banyak kita dah lacak dengan rumi dah. Tuan-tuan jadi hormati tuan-tuan. Tu baca tuan-tuan. Bila kita berbohong kita pergi baca pakai Tuhan. Ni cuba kita perhati bahasa kita. Lain artinya. Lalu tu nak baca mana? Kita baca supaya tua tadi baca tuan. Apa selalu tuan. Rumah ni siapa tuan? Motor ni, kereta ni siapa tuan? Tu tuan. Maknanya Rabbil Alamin, tuan bagi sekalian alam. Maka nak katakan tuan, tak dikatakan malaikat zat, ia bersifat dengan ketuanan. Ketuanan tu panggil apa? Rububiyah. Rabb tu nak zat. Rububiyah tu sifat bagi zat. Zatum muttasifatum birrububiyah, zat tu panggil Rabb.
Jadi Rabb tu kena ke zat. Hak namanya, nama dia apa? Allah. Sahabat dia kata, alhamdulillah. Puji-puji itu hanya bagi Allah. Itu nama. Siapa Allah tu? Tuhan bagi sekalian. Puji-puji itu bagi Allah. Siapa Allah? Tuhan bagi sekalian alam. Apa sekalian alam? Kullu mawjudin siwa zati wa sifati. Setiap yang ada selain pada zat Allah dan sifat Allah, semua panggil alam, termasuk alam dunia, alam akhirat, alam sufli, alam ulwi, alam atas, alam bawah, semua panggil alami. Maka siapa Tuhan? Rabb, Tuhan, nama Allah. Allah tu Tuhan. Tak kalau Allah tu Tuhan, tak dikatakan Tuhan, malaikat zat yang bersifat dengan rububiyah. Tu dia panggil ketuhanan. Faham baik? Bila zat bersifat dengan rububiyah, ketuhanan, Tuhan berapa semua? Berapa Tuhan? Tuhan alam berapa semua? So, tauhid arti mengesahkan Tuhan. Tu klik situ lah tu. Tu panggil tauhid rububiyah, mengesahkan ketuhanan. Siapa hak sifatnya jadi tuan sungguh? Allah. Adakah ada lain yang lain? La wahdahu la syarikalah. Yang tunggal, yang esa. Tu mana tauhid rububiyah. Lepas tu bercara klik pada hak nung lah juga. Bila zat Allah jua tuan, mesti zat tu yang terkaya al-mustaghni' an kulli ma siwah. Mesti yang terkaya daripada semua yang lain. Bila terkaya yang lain itulah zat ni bersifat dengan wujud. Boleh kan nak panggil Tuhan kalau tak ada? Boleh tak? Tuhan ada ke Tuhan tak ada? Allah itu Tuhan bagi sekalian Allah. Dia banyak dah dia kata dia tu Tuhan. Pas kalau tak ada, boleh ke nak panggil Tuhan? Apa tu dia kata rumah ni siapa? Mana Tuhan dia? Tuhan tak ada. Apa tak ada Tuhan kat mana? Bukan tak ada itlak, tak ada di rumah je pergi kain. Murah kat tu tak apa. Ya ada Tuhan rumah, je ada Tuhan. Tapi kebetulan Tuhan hari ni dia pergi kain. Tuhan balik kampung. Tuhan rumah ni balik ke kampung dia. Bukan Tuhan tak ada. Kalau tak ada, tak panggil Tuhan. Tiba-tiba Allah itu Tuhan bagi sekalian Allah. Boleh ke tak ada? Mesti ada, klik wujud lah. Pak ada tu mesti sedia. Kalau baru dia pun kena menjadi oleh Tuhan juga. Ni tak dia Tuhan, dia Tuhan mesti dia tu kidam klik pada nu wujud kidam baka. Tak kena dok kosak dah orang tua awak molek dah. Tak sedap putus lah rumah molek dah, duduk sudah. Nanti bela bercara molek dah. Nak kena orang tua buat. Pak mula rusak lah. Jangan molek dah orang tua buat tu. Klik situ juga. Jadi dalam ibaratnya panggil tauhid rububiyah. Tilik pada keadaan Tuhan tu panggil rububiyah. Maka zat Allah panggil Rabb, Rabbil alamin. Baik. So lagi pula uluhiyah. Uluhiyah pun kita terjemah ketuhanan juga, tapi sebenarnya erti lain. Klik pada lurah. Alihaya lahu. Ilaha banyak, uluhiyah. Tu makna masdar dia. Kita nak terjemah apa dia? Situ kita tengok lurah dia. Lurahnya mana? Abada ya'budu. Uluhiyah, ubudiyah. Bahasa kita pergi apa dia? Keadaan disembah. Tu uluhiyah. Keadaan disembah. Dia reti lagu tu. Sebab tu mana la ilaha ay la ma'buda bihaq. Tu makna dia. Tapi kita terjemah Rabb, terjemah Tuhan. Ilah pun terjemah Tuhan jadi keliru. Bila terklik pada lurah kan, la ilaha, tidak ada yang disembah dengan sebenar. Tu makna dia lagu Zaza. Ataupun kita saling kata tidak ada sembahan. Jadi tu ilah-ilah mana sembahan. Sebab itu musyrikin Arab dia tak marah betul kata alhamdulillahirabbil alamin, dia tak marah sebab dia pegang begitu. Siapa Tuhan yang menjadi langit bumi? Dia jawab Allah.
Siapa Tuhan yang memperjalankan matahari dan bulan? Dia jawab Allah. Sebab tu Rabbil Alamin tak ada apa. Tapi dia marah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ni bercanggah dengan dia ni. Sebab ayat tu suruh sembah Allah satu. Canggah dengan dia sembah banyak. Dia sembah patung. Wathani. Kan musyrikin Quraisy dan sembah patung, sembah berhala. Jadi dia reti tak? Wa ilahukum ilahun wahid. Sembahan kamu ialah sembahan yang satu. Sini bercanggah dengan dia. Sebab dia dapat nenek moyang dia tidak sembah banyak. Mari suruh sembah yang satu. Yang murih dulu. Ada pun betul Allah Rabbil Alamin, tak ada apa. Allahu Rabbukum, tak apa. Allah Tuhan yang menciptakan kamu. Allah Tuhan kamu, tak apa. Tapi Allah lah sembahan kamu. So, tak boleh sembah yang lain. Tu dia marah tu. Mana mai mana tu. Tu dia panggil uluhiyah. Mana keadaan disembah. Maka keadaan disembah siapa dia? Yang berhak disembah Allah. Bila zat yang bersifat dengan uluhiyah, zat tu panggil ilahun. Nah, bila suatu yang bersifat dengan disembah, suatu tu panggil ilah. Sebab tu orang sembah api, dia panggil ilah kepada api. Orang sembah patung, dia panggil ilah kepada patung tu. Kerana ilah mana sembahan. Orang sembah pada matahari, bulan, bintang, dia panggil ilah. Bila jamak banyak alihah. Al-Quran sebutnya lah. Nah, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Surah apa dah? Surah apa? Suratul Kahfi. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Ini kau yang ambil perbuat selain pada Allah, ambil buat beberapa sembahan. Ini banyak hati ya. Sembah api, satu ilah. Sembah matahari, satu ilah. Sembah bulan, sembah bintang, apa bintang datangnya mana? Beberapa alihah. Ada pun kita orang Islam, la ilaha illallah. Tidak ada sembahan malaikat, hanya Allah. Ada panggil tauhid uluhiyah. Yang berhak disembah satu je. Klik kepada siapa namanya? Allah tadi juga. Jadi Allah juga zat bersifat dengan rububiyah. Tilik tu panggil Allah tu Rabb. Allah juga zat yang bersifat dengan uluhiyah. Yang berhak disembah hanya Allah. Panggil tilik tu panggil Allah tu ilah. Yang lain tidak. Habis tu nak jadi orang mukmin, nak jadi orang Islam, kena la ilaha illallah. Nah, kalau tak kata hak tu, tak pegang begitu, senantiasa kekal di atas bukan mukmin. Pak kita orang mukmin dah duk jaga hak tu. Duk jaga makna tu kena sipu tu panggil akidah tu. Kalau tak ada penyipu tu lucuklah. Lepas tu nak subuh penyipu tadi tambah dengan amal. Bila kita mengaku dah, iktikad kita dah Allah Rabb. Tuhan, satu je Tuhan, tak ada yang kongsi. Kita iktikad juga Tuhan Allah tu lah yang berhak disembah, tak ada yang lain berhak disembah. Tu ilah, la ilaha illallah. Dah kita mengaku Tuhan, Tuhan tu perintah kepada kita suruh aqimus salah. Dia perintah suruh kita dah mengaku dah yang berhak disembah tidak ada malaikatnya Allah. Mu kena mendirikan solat. Sujud sebagai tanda dah mengaku atas Allah Tuhan sungguh. Mu sujud ke dia. Timbullah satu amalan solat. Iqamatus solat. Itu badaniyah. Ibadat badaniyah. Tiba-tiba ada harta. Allah Ta'ala bagi harta. Ibadat maliyah. Wa atuz zakah. Dua tu tak becek. Dalam Quran dah sebut dua tu tak becek, tak cerai dua tu. Aqimus solat wa atuz zakah. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tak becek tu harta dengan badan. Nah, itu dia. Jadi mana kata itulah uluhiyah berapa? Satu, tauhid uluhiyah. Kena ke siapa? Kena ke zat nama Allah tu lah. Tilik kepada dia tu bersifat dengan keadaan dia sembah, panggil ilah. Tilik kepada dia lah keadaan Tuhan yang memiliki, yang mempunyai, yang mencipta,
itulah Rabb. Klik pada Allah itulah. Lepas tu tauhid asma. Segala nama pun nama dia ajalah. Al-Ghani, nama siapa? Yang maha kaya. Nama siapa? Nama Allah itulah juga. Atau asma, nama dia Al-Ghani. Kita bukan Ghani. Kita apa? Abdul Ghani, bukan Ghani kita. Abdul Ghani. Tapi kita panggil Ghani. Oh, silap besar tu kalau kira tu. Yang kaya, siapa hakiki yang kaya? Allah. Adapun kita ni dialah menjadikan kita yang kaya. Al-Ghaniyul Mughni, Amani'ud dha. Li asma husna tu. Itu tauhid asma. Nah, tauhid asma mana? Tauhid asma, segala nama-nama kita mengelik kembali kepada Tuhan yang esa dialah. Bukan kata Ar-Rahman satu Tuhan, Ar-Rahim satu Tuhan pula. Tak. Ar-Rahman, nama bagi Allah tadi tilik kepada sifat kemurahan dia. Tak kala Allah bersifat dengan kemurahan, al-in'am bi jalailin ni'am, mengkurniakan segala bagai kurniaan yang terbesar, boleh nampak dengan mata, beri senang lina, beri sihat, beri harta, kekayaan. Tilik situ panggil Allah Ar-Rahman. Dan dia ni petilik pada dia ni amat sayang kepada hamba-Nya yang beriman. Tilik kat tu nama dia Ar-Rahim. Berkata ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang sekasih-kasih, yang paling sayang segala yang sayang. Ibu bapa sayang ke kita, Allah lebih sayang lagi. Ya Arhamar Rahimin. Itu klik pada tauhid asma. Sebab tu kita letak abdu kepada dia. Dia nama Qahhar, yang maha keras. Kita Abdul Qahhar. Tak boleh nak tak nama kita Qahhar. Kena Abdul Qahhar, Abdul Ghaffar kan. Itulah segala nama kita dah sebut tu, kita abdu kepada nama. Tauhid asma. Bila asma, bila nama tu baik sifat, dia berkait dengan sifat. Dia berkait dengan sifat. Mana tak? Nama ni apa nama apa ni? Nama tilik kepada sifat. Murak kalau orang mengaji dalam sarah, murak dengan asma sini panggil isim wasaf. Kalau yang mengaji dalam ilmu sarah panggil isim wasaf. Tu kan nak sifat isim wasaf. Apa isim wasaf? Ma dalla ala hadatsin wa sahibih. Sebab kena jumuh yang. Nak jumuh Qadir, jumlah kata kuasa. Tak kena kuasa. Kuasa tu sifat yang kuasa. Lepas tu nak bunyi sa lagi, yang maha kuasa. Maka bila kata yang maha kuasa, yang kena ke zat, bagi panggil ma dalla ala hadatsin wa sahibih, kena kepada sahib, iaitu zat yang. Zat hak nama Allah, lafzul jalalah. Zat tu yang maha kuasa, tu nama Qadir. Bila nak dikatakan Qadir, tak kata Qadir, melainkan zat bersifat dengan kudrat. Dia panggil satu dengan sifat. Orang tak kata yang gagah kalau orang yang tak ada dah. Boleh nak gagah tak ada orang. Bila kata oi gagah je tu. Bila gagah satu dengan sifat orang selalu. Sami, Allah as-Sami'ul Basir. Allah yang mendengar. Lepas tu bunyi isim apa dia panggil sirat mubalaghah, yang amat mendengar. Tepat maknanya yang tu kena siapa yang tu? Yang mesti kena ada mausuh dia. Allah itulah yang bersifat dengan mendengar. Maka tu bersifat sama kait dengan sifat situ. Lepas tu sebagai tauhid. Apa tauhid? Pendengar Allah. Sifat yang tak seperti sifat baharu, sifat makhluk. Sifat baharu ini Arab, yang menupang jirim. Ada sifat Allah yang qadim, bukan Arab. Tu dia. Dia sakut bi. Pendah duk mengaji 20 tu dia meliput tu biar dah tu. Duk hurai situ hak lagi dalam ijma kata sifat Allah banyak tak terhingga. La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Sifat kamalah Allah banyak tak terhingga, banyaknya.
Tetapi yang kita tahu 13 atau 20 ini meliputi dah. Yang lain masuk situ. Itulah dia. Itu panggil tauhid. Apa dia? Rububiyah dan uluhiyah, asma, sifat. Yang ni klik pada mentauhidkan Allah, klik situ. Itu dia. Sebab tu tiap-tiap kitab ulama, apalagi ulama yang membuat itu dia daripada ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu dia kitab-kitab ni dia kena kita ta'allum. Jangan kita ambil hanya mutalaah sendiri. Kita bukan ahli, dia tak boleh. Tak samalah kita nak mengaji cara tajwid ilmu bacaan. Kita tengok kitab tajwid, kita pandai baca. Baca. Tapi kena kita berguru. Sebab cara baca lagu mana? Baca kaedah je royak gini kaedah. Macam mana baca? Masuk dengan guru dengar kan? Tu dia. Begitulah kita tengok kitab, apa lagi kitab usul baik, fiqh baik, kita kena berguru. Sebab itulah dia kata innamal ilmu bitta'allum. Hanya ilmu itu nak hasil, nak dapat dengan kena berguru. Berguru pula bukan dia main-main. Ta'allum, orang ngaji surah kata babu ba tafa'ul wa bina'hu litakalluf. Kena bersungguh-sungguh dalam belajar. Itu dia. Jangan kita mutalaah cara kita, tak boleh. Apalagi kita tasawuf hak yang bahas cakap ikil ulum. Hak tu kita ya dalam percaraan, kadang-kadang ulama sudah tulis di muka surat. Kita ini haram atas orang yang bukan ahli mutalaahkannya. Dengan tidak berguru yang mursyid. Dia jaga takut kita silap. Pak kita kata kitab ni tak boleh pakai, bukan kita tak boleh pakai, kita tak pandai, takut jadi sesat kita. Dia kena berguru dengan ahli dia. Itulah. Baik. Tadi apa lagi? Masalah lagi? Lepas tu setelah kita berpindah daripada akidah tadi, kita pergi kepada sedikit amalan kan. Jadi kita hak yang apa dia bersemayang, kita orang semaya tak tinggal ni ke mana-mana pun semaya. Lalu tu syarak memberi orang panggil apa, rukhsah. Rukhsah ni gak salah tu beri lesen lah ni gak motor kereta ke ada lesen ataupun ada kad. Umum lagi ni ada kad. Kita nak pergi parking kereta situ, kalau tak ada kad tak boleh situ. Bukan biasa boleh duduk situ. Ada kad dia. Sila boleh. Ibarat begitulah. Semaya kita kerana kita maklum asal dalam ibadat. Wa aqimus salah itu perintah secara ijmal, dan mendirilah kamu akan sembahyang. Maka tiap-tiap satu kena reti makna. Apa makna solah pada lurah daripada syarak. Dan apa makna iqamatis salah, mendiri. Simpulnya tak dipanggil mendirikan sembahyang melainkan dengan mencukupi segala rukun dan syaratnya. Itu paling kurang. Lepas tu nak menjangak, nak mencomel lagi, tambah sunat-sunat abad dan sunat hay'ah. Itu tambah lah. Ada pun sekadar nak memada dan sah sifat atas rukun dan syarat. Itu pada asal. Lepas tu tambah dengan sunat-sunat pula. Sunat abad, sunat hay'ah. Kemudian satu masuk dalam kata apa dia, mendirikan sembahyang juga. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Pelihara dan jagalah kamu akan segala sembahyang. Segala sembahyang mu kena jaga. Apa makna menjaga? Setengah pada menjaga ke sembahyang, menjagakan waktunya. Tu masalah hafizu 'ala salawat. Apa maksud menjaga ke waktu? Dengan bahawa menjatuhkan sembahyang kita di dalam waktunya yang tertentu. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut di lain, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang tu di atas orang mukmin kitaban ay mafruḍah, diwajibkan, difardukan. Mawqutan ay ditetapkan waktu dia. Tengok maghrib dari sekian habis. Masuk isyak. Daripada sekian fajar habis. Itu mawqutan, ditetapkan. Maknanya mu jaga semaya dengan jangan mengeluarkan semaya daripada waktu yang sudah ditetapkan. Itu setengah pada masalah menjagakan. Baik. Apabila begitu kita bermusafir. Bila kita musafir,
ada rukhsah bagi orang musafir. Sebab apa ni? Seolah-olah kata balik syarak tu beri kemudahan, bimbang takut kita tinggal langsung. Jangan lihat orang dah susah payah mana nak tak semaya. Dalam tu beri kemudahan supaya kata dalam kesusahan beri kelonggaran. Lah mana? Dengan bahawa harus mentakdimkan ataupun mentakhirkan satu semaya dalam semaya yang lain, waktu yang lain. Tapi dikhusus bagi siapa? Bagi orang ada rukhsah. Rukhsah tak apa? Antara rukhsahnya safar, dalam perjalanan. Bukan semua safar tu boleh rukhsah. Syarat dia ada. Dia ada syarat kait-kaitan dia. Iaitu safar satunya safar yang tawil, yang jauh. Jarak tu pula khilaf. Hak kita dah bawa iaitu 2 marhalah. Kalau kira mata kilo sekarang ni 89 km. Tengok ikhtiarnya 90 km. Nah, jarak daripada kampung kita keluar pada bandar kita nak pergi pada tempat jaraknya 90 km, panggil 2 marhalah. Nah, dia panggil safar yang jauh. Kemudian satu lagi syarat dia safar yang mubah. Dalam mazhab kita Syafi'i naknya safar yang mubah. Apa safar mubah? Perjalanan murah dengan mubah situ, perjalanan yang bukan haram. Tu murah. Walaupun makruh. Perjalanan yang bukan haram. Haram dia tu baik dua pula. Safar yang haram fi safar, so haram bis safar, dia lain pula situ. Haram dalam perjalanan dah haram apa dia dengan sebab safar. Misalnya kita keluar pada kampung kita nak pergi ke Kuala Lumpur, macam biasa kita sana pergi ke Bangkok. Masalah pergi apa tu? Kosak kita nak pergi berjudi di sana. Tu orang panggil apa tu? Orang panggil maksiat. Perjalanan tu maksiat bis safar namanya, dengan ba dia guna. Bis safar. Mana kita kosak tu tangga berjalan kita tu nak pergi ke Bangkok ataupun nak pergi Kuala Lumpur, atau nak pergi berjudi. Masalah nak buat maksiat. Tu orang panggil maksiat bis safar namanya. Itu tak harus jamak, tak harus kita kosak walaupun jarak beribu kilometer. Adapun maksiat fis safar itu tak apa. Bagaimana? Kita nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi ziarah kawan kita, sain kita di sana, ziarah keluarga ke di sana, ataupun kita duduk Kuala Lumpur nak balik ziarah keluarga kita. Di dalam perjalanan tu, dalam perjalanan temu dengan kawan-kawan hak bahasa itu, ajak kita minum minuman yang keras, minum mabuk. Tu orang panggil maksiat di dalam perjalanan. Lepas tu boleh kau saja mau. Ataupun dalam perjalanan bergaul lelaki perempuan dengan terdedah orang ke, itu panggil maksiat fi, bukan bi, fi safar, dalam perjalanan. Itu tidak menghalang. Nah, satu laginya syarat dia nak boleh harus kosa jamak, iaitu perjalanan yang mubah. Mubah murahnya bukan haram, bukan maksiat, bis safar. Maka masuk dalam mafhum tu juga boleh. Maka termasuk soalan saat ni. Soalan saat ni kita musafir semata-mata melancong. Orang petani panggil apa dia? Makan angin. Petani kata, ni sekolah cuti ni bawa lah anak-anak melancong ke Phuket, ke mana tu. Orang petani kata makan angin ya. Sini cakap lah makan angin. Cakap ke dah? Makan angin ke dah? Panggil makan angin. Salah angin tak cukup di rumah. Angin di rumah tak cukup, dengan ikon lagi, dengan kipas tak cukup, lagi makan angin kat luar lagi. Bahasa kita bercakap lagu tu dah. Dia panggil apa kalau Arab dia panggil? Safar lin nazahah. Lin nazahah dia panggil. Ada juga orang tanya panggil gi menera. Gi menera. Mana weh? Apa dia Phuket Star. Gi segara apa gi menera ya. Ada sini panggil apa? Menderak panggil dah. Menderak dah. Di sana panggil menera. Gi menera maya, gi menderak ya. Tapi bukan maksiat bis safar. Maka harus qasar jamak apabila jarak tu 2 marhalah. Syarat sonagi jangan haim. Apa haim? Syarat kita tepat nak pergi itu tu. Dia panggil maksud. 2 tangan nak pergi Kuala Lumpur.
Tu. Jangan kata turun tangan ke mana ni? Tak tahu lagi ni, kau tengok lagi ke mana, tak tahu. Khabar-khabar apa ke lupa orang. Tak boleh dia panggil haim. Tak ada letak maksud, tak boleh. Perjalanan lagu tu syarat kira maksiat. Orang tua panggil terberjalan turut kaki. Hanyuk, orang panggil hanyuk. Supaya sampah, supaya sabut dalam air, hanyung di air, lekat di akar buti situ. Pakai kuih-kuih hanyung dia pula, temu kayu lekat situ. Ini apa yang haim, yang hanyung. Manakala manusia berjalan dengan tak letak tepat maksud nak pergi ke mana tu, dia panggil haim. Itu perjalanan haram macam tu. Maka syarak tak beri lesen, tak boleh nak kuasa jamu. Faham tak? Kalau itu simpulannya, kita musafir untuk melancong, asalkan bukan maksiat bis safar, maka sah harus qasa dan jamu jika cukup syarat-syarat yang lain. Tu dah. Apa tu? Masa kita sampai jam berapa ni? Sekarang ni 9.30 kan? 9.25. Kita nak berhenti jam 10. Babo sore aja demo ramai. Kita kata jam 10 demo tak tahan ramai-ramai nak ramai. Boleh dah jam 10 dah. 10 di sini, kalau kita di petani sana baru sekarang nak masuk 8.30 je baru. Baiklah, insya-Allah taala kita buat perjanjian kata jam 10 insya-Allah taala kita tamat. Berarti ada lagi setengah jam lebih-lebih. Boleh lagi langsung lagi soalan lagi insya-Allah taala. Binatang kita nak buat kurban udhiyah, umpama kambing, lembu dan sebagainya, nata an'am itu. Patut hak yang kita nazar. Kita ada buat nazar nak kurban kambing umpamanya, lembu pun yalah. Kita menazar nak kurbankan kambing umpamanya, lembu umpamanya. Nak tanya kata, adakah mesti kena memenuhi syarat-syarat seperti kurbanan biasa, yakni kurbanan sunnah? Jawabnya, nazar itu ada pula terbahagi kepada nazar yang muayyan, ada pula yang panggil nazar fi zimmah. Hak nazar muayyan ni kita tentu selalu di atas seekor kambing itu ataupun lembu itu. Misalnya kita ada beberapa ekor lembu, kita takyin selalu. Dalam lembu seramai-ramai ni kita pilih-pilih tengok lembu. Nampak seekor ni gemuk molek. Orang duk minta beli, kita tak mau jual seekor ni. Duk cerita di hati tu, duk nak buat gerbai. Tidak cerita saja tak jadi nazar lagi, dia kena lafaz, dia kena ada sirah dia. Lalu kita kata kepada lembu seekor ni, bagi Allah atasku, bagi Allah atasku bahawa aku nak gerbaikan lembu ini. Dia panggil nazar muayyan. Kalau Arab ke, lillahi alayya an udhiya hadzal baqar. Masalah, bagi Allah atasku bahawa aku nak kurbankan lembu ini. Dia panggil muayyan, makrifah kalau yang mengaji. Panggil nazar muayyan. Maka yang tu tak ada syarat kata selamat tak selamat, tak ada syarat. Arti bila kita menazar gitu, syarat mari wajib atas kita kena gerban dalam lembu ini. Nak jual tak boleh. Seolah-olah bila kita nazar nak gerban gitu, hilang milik daripada kita. Nak jual tak boleh. Cumanya oleh kerana gerban ni masa tertentu kan, masa tertentu iaitu hari 10, hari nahar, 11, 12, 13 mazhab kita Syafi'i, 4 hari masa gerban. Tu hari tertentu. Kena tunggu masa. Nak jual tak boleh sama sekali. Tunggu masa wajib. Tiba-tiba dah dekat ada tunggu masa. Katakanlah lembu yang kita nazar tadi dilanggar kereta, lori dan sebagainya, patah kaki tapi tidak mati. Kecoklah katanya. Cacaklah lembu itu. Timbul saat bagaimana nak gerbai? Ya, mesti gerbai sangat dah. Walau cacat, walau patah, kerana kita takyin dah lembu ini mesti. Katakan pula kalau macam
langgar di kereta lori dan sebagainya, mati ilmu itu. Bila mati, bagaimana, adakah wajib atas kita ganti ilmu lain? Tidak. Sebab kita ta'yin ilmu ini. Bagi Allah atasku bahawa aku gerban ilmu ini. Tiba-tiba ilmu ini mati. Tak ada wajib ganti lain. Pak kita nak gerban juga, cari sekolah pula kita nazar pula. Mati pula, tak ada apa. Tak saya ganti tak ada apa. Adapun mukabilah. Adapun kalau nazar pada zimmah, macam mana nazar pada zimmah? Begini rupanya. Mari telitah di hati bahasa ada azan nak gerban sebagai syukur nikmat Allah Taala beri harta kita banyak Dok buat kok lain banyak. Gerban berapa jual lembu seka-seka. Lalu tu kita azan nak gerban. Kita menazar bagi Allah atasku bahawa aku nak gerban tahun ni. Atau bagi Allah atasku bahawa aku nak gerbankan lembu tahun ni. Tu orang panggil nazar pada zimmah. Mana kita sanggup berwajib atas diri nak gerban. Tapi lembu seekor mana-mana belum menentukan. Tu panggil nazar pada zimmah. Lepas tu lembu kita banyak ataupun tak ada lembu kita pun kita belilah nah. Beli 3 ekor lembu. Kita pilih. Kita menentu. Yang ni lah aku nak buat gerban. Lepas pada kita berlapar nazar dah baru kita menentu. Yang ni lah kita nak gerban. Tu panggil nazar pada zimmah. Katakanlah lembu itu tiba-tiba lembu itu mati. Kita ambil ilmu lain ganti, wajib ganti lain. Tak seperti hak tadi dah. Tu hak tadi panggil nazar muayyan. Bagi Allah tahu bahawa aku nak gerbankan lembu ini. Dia panggil ta'yin, selalu dah ada nazar tadi. Adapun ni bukan ta'yin. Bagi Allah atasku bahawa aku nak gerban lembu pada tahun ini. Tak ada tu lagi lembu saya ke mana. Lepas tu baru kita menentu lembu saya ke ni tiba-tiba didapati cacat, ganti yang lain. Ada apa mati, ganti yang lain. Itu panggil nazar pada zimmah. Itu patut ada nak tambah apa lagi berkait dengan ni? Kalau tak ada kita terus pada soalan berikut. Kalau ada musikir hak dalam huraya boleh tanya lagi. Ya boleh. Apa dia? Kau nanti tak nyata sikit. Hak ni bukan gerban lah ni. Ni bukan gerban sakut dengan nazar. Saat ni nazar nak buat gerban. Hak ni nazar saja. Nazar nak buat jamuan lembu. Kau nazar nak makan lembu. Dia kena tanya juga lapar-lapar tu. Makna orang panggil kata ta'liq. Nazar kita ta'liq. Sekiranya itu dah. Ataupun jika sekiranya aku dapat peperiksaan umpamanya, kalau aku najah dalam peperiksaan ataupun aku berjaya dari suatu pekerjaan, tapi maksud di sininya pekerjaan yang bukan yang muharram lah. Kalau tidak dia tak sah mula nazar. Sekiranya kalau aku berjaya dalam peperiksaanku ini ataupun pekerjaan perniagaanku ini, masalah. Lepas tu kita katakan apa dia? Bagi Allah atasku itu. Bagi Allah atasku bahawa aku nak gerban lembu. Kalau nak gerban, ya kena gerban. Kalau tak boleh kata gerban. Kalau gerban dia kena masa tertentu. Jadi keadaannya rupanya klik bahawa aku nak buat jamuan lembu. Jamuan ni masalah dhiyafah. It'amut ta'am. Maksud dalam tu. Maka hak tu tak ada menentukan masa dalam kita nazar ni. Maka itu ikut saja. Tak sama. Tak sama. Tak ada syarat kata kena sampai umur ke. Mungkin kita nak buat jamuan. Nak buat jamuan. Saat ni bila berjaya kerjaan kita. Mana dapat mu'allaq alih. Hak kita ta'liq jika sekiranya kita gantung di atas berjaya tadi, maka kita capai kejayaan tu.
Maka mu'allaq alaih dapat. Bila dapat mu'allaq alaih, wajib atas kita kena tunaikan nazar. Aufu bil uqud. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman. Ya, kena tunailah nazar tadi. Maka tulis nazar, ikut saja nak ambil ilmu. Anak baik pun tak apalah lembu. Kalau mek kambing tak boleh tersebut lembu. Betul tak? Lepas tu ulama bicara, kalau kita nak makan kambing tapi lembu boleh ke tak? Ada setengah kata turut zuhir lah, apa tak boleh menetap nazar kambing, ambil lembu. Kata setengah boleh pasal lembu besar pada kambing. Dah lah. Tapi kena jaga di lapar kita nazar tu. Kalau nazar kata nak makan lembu, itu ulama dah bicara kata tak jadi nazar. Sebab masalah makan lembu je payah mubah. Bagi mubah tak sah nazar. Yang nak sah nazar dia kena qurbah. Iltizamu qurbatin lam tata'ayyan. Tu makna dia. Nah, kena qurbah. Kalau nak makan lembu, itu benda haram. Benda biasa makan lembu, makan kambing tu. Kena kata bagi Allah takut bahawa aku nak buat jamuan kambing lembu. Sama lembu. Jamuan masalah dhiyafah. Itu amalan sunat. Bila amalan sunat, bila kita nazar jadi wajib tunai. Bila wajib tunai nak buat jamu. Soal pula patuah di boleh angkat tak? Orang panggil ke tak buat jamu patuah. Dalam bahasa panggil ke tak jamu tuah diri. Tak masuk kan? Lalu itulah ulama kata bila kita nak buat jamu, kita buat jamuanlah kepada orang. Kita dan orang yang wajib atas kita sangga itu, kita tak salah nak akimi hal lain. Kita nak tunaikan perjanjian kita dengan Allah. Ni masalah uqud ni. Aufu bil uqud. Kamu sempurnakan segala akad-akad tamak-tamak tamu tadi. Salah kita berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Boleh lagi, masa kita ada lagi 20 minit lebih lagi. Istighasah bahasa kita minta pertolongan. Tawassul sama mana minta juga, tapi secara perantaraan, berwasilah. Kita nak panggil apa? Secara berlapik. Supaya kita nak pergi berjumpa dengan orang besar, kita pergi sendiri, pergi terus tu seorang kita tak ada bertawassul panggil. Kita bawa tok gawa, tok ngulu pergi. Ni panggil bertawassul, kerana nak contoh dia balik. Tempat kita hajat kita kepada orang besar tu, si Anung tu, hajat kita dengan dia. Tapi kita nak pergi seorang, mungkin kita orang biasa ni ke, ambillah orang-orang yang kenamaan, orang yang berkenaan, bawa ini sebagai ma yutawassalu bihi. Barang yang dibuat tangga berlapik dengan dia, hajat kita kepada yang Nuh. Tu panggil bertawassul. Dan masuk dalam umum ayat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Tak ada kena mengena dengan syirik, tak ada kena mengena numpak akidah suku hok nu. Dan Allah Taala apa suruh bukan? Suruh kita minta pertolongan dan suruh tolong menolong. Tak ada berlawanan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara hakikat kita minta tolong akan Allah. Itu hakikat. Patut syariat Allah perintah kita sesama kita suruh tolong menolong. Panggil wa ta'awanu. Ba'tafa'un wa bina'u litasharuk, bermusyarakat. Tolong menolong, bantu membantu alal bir wa taqwa. Tengok kita sutuk diminta tolong kawannya, anak buta nak pinjam. Ni pula sutuk minta tolong. Jadi Islam suruh tolong menolong. Ada apa kata wa iyyaka nasta'in, akan kau jua kami minta pertolongan. Hakikat minta dengan kau, tapi cara zahir syariat minta tolong sesama kita. Sebab tu bila kita minta tolong sama kita cara syariat, hati kita gantung dengan Allah. Tu dia apa yang kata, zahir kita minta dengan sama makhluk, amalan kita banyak tu, hakikat bergantung dengan Allah. Tu murah. Maka bertawassul ni boleh bertawassul dengan amalan soleh, boleh bertawassul dengan orang-orang yang soleh. Tu dia.
Nah, istighasah, minta pertolongan. Minta pertolongan secara zahir, secara hakiki Allah. Nah, tengok kita mari ni hajat besar ni, ada kita kecak gitu. Syirik dah lagu tu. Dah. Kalau lagu tu syirik dah kak. Duk dalam syirik semua kita. Kering dekat kering leher mana air sikit. Apa tak minta dengan Allah? Nah itu ke? Yang tak sebi buat air. Rasa syirik. Minta tolong dengan Allah, siapa dia boleh berkuasa, siapa boleh berkah? Tak ke Allah? Tu i'tikad. Siapa boleh menghilangkan dahaga? Allah. Nah itu. Lepas tu air ni Allah menjadikan jirim air, menjadi pula pada air ni quwwah rayy, kekuatan menghilang dahaga. Allah Ta'ala menjadi. Juga sifat dia air ni sejuk, dia rasanya pula tawar. Semua tu sifat. Kalau mengaji zat sifat gelah zat, air zat ataupun jirim, zat makhluk tambah panggil jirim. So lagi air jirim. Di air ini di segi warna tu sifat. Warna putih, air putih, jernih, itu sifat semua tu. Rasa pula air ni rasanya tawar, tu sifat tu. Lagi pula tawar, sejuk, sentuhan pula sejuk, bukan panas, bukan hangat, sejuk. Tengok banyak sifat tu. Lepas tu ada pula Allah Ta'ala menjadikan sifat di air ini dia panggil quwwatur rayy, kuah menghilang dahaga. Bila kita minum beberapa tegak, rasa di kita lega, hilang dahaga. Tu sebab air. Tapi akidah kita sebab musabab. Sebab air. Di air juga ada sebab kekuatan menghilang dahaga. Air juga sebab musababnya hilang dahaga. Sabab musabab siapa tu? Allah, musabbibil asba'i wal asba'. Klik pada tadi Rabb. Tu di mana tempat nak syirik? Tapi kita orang awal tak pandai nak hurai begitu. Iktikad siap dah. Lapar kita ni tak akal tak rak ni. Tak akal tak rak. Cuba kita tanya. Tak muat. Duk tak makan tak rak dah harap ke makan ni. Aku orang Islam tu hai belaka tapi lapar ni. Itu kan. Tu makna kata kita secara orang awam pun beriktikad semua bergantung dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada berlawanan istighasah dan juga tawassul. Ini merupakan satu amal. Sebab secara apa? Orang panggil cara boleh ambil tabarruk dengan yang ni, boleh ambil berkat dengan yang ni. Ada. Lepas tu datang waris pada hadis bukan? Boleh tawassul dengan keikhlasan. Masalah kita duk mari jemaah turun di rumah dengan orang azam mari semaya balik walha atakkan kata sunat atakkan kata fardu kifayah. Kita tak hadis seorang pun cukup dah, tapi hadis juga adakah dengan bersih hati kita dengan ikhlas? Ya, rupanya ada ikhlas. Bila ada ikhlas, bila kita ada susah ada apa, kita doa dengan Allah selain pada doa minta boleh. Ya Allah, dengan aku duk hadir jemaah pergi mari hari ke masjid duk jemaah, ya Allah, kalau di semua aku ni ikhlas kerana-Mu sungguh, ya Allah, selamatkanlah pekerjaanku, selamatkanlah dalam urusanku, selamatkanlah ujian. Kata gilah. Tapi dengan apa? Dengan ikhlas. Kalau mu tak tahu aku ni ikhlas, dia panggil tawassul dengan keikhlasan. Dan seorang itu pula seorang Allah Ta'ala menjadikan dia sifat dia ikhlas, sifat dia salih, hingga panggil orang salih. Dan ilmu yang ada pada dia, ilmu yang manfaat, kita boleh, ya Allah, dengan keberkatan kesalahan yang tu, ya Allah, muselamatkanlah aku dengan keberkatan tu. Apa berkat? Allah Ta'ala bagi berkat ke dia supaya Allah Ta'ala menjadikan kekuat dia air ni lah. Kita berkata Allah menghilang dahaga, minum sabar situ. Nah, tengok Musa bila sakit gigi dia mengayu dengan Tuhan, mungkin ambil ubat tu. Tahu ya ke dia pergi ambil ubat, makan hilang. Duk lama sakit pula tak orang Tuhan pakai gigi selalu ambil ubat yang tahu dah tak hilang. Ya Allah, dulu mu raya aku ubat ni hilang kan, kali ni tak hilang. Dulu mu tanya aku ni dak akan mungkin selalu dah.
Cara nak ajar orang muqarrabi, orang kerabat dia ni lagu tu, silap sikit dia ajar lalu. Tu nak ayat kata nak tu. Itulah nak ayat kata semua akidah kita bergantung dengan Allah. Tauhid tadilah, klik pada tauhid tadi. Orang mukmin ialah orang ahli tauhid. Jatuh duduk berkecek semua tu, orang panggil tangguh dengan ilmu majaz, panggil ilmu bayan, panggil majaz, isnad majaz. Nasi mengenyangkan, air menghilangkan, ubat menyembuhkan penyakit. Semua tu panggil isnad majazi. Bila majazi dia kena ada qarinah yang memalih daripada bukan makna hakiki. Iaitu qarinahnya haliyah. Apa haliyah? Kelakuan orang mukmin haliyah tauhid ke Allah. Tapi kalau terdengar orang Islam cakap ubat ni baik, ubat ni baik menghilangkan penyakit 1 2 3 4 5, makan sebutir je cukup, baik. Dengan kerana demo tak ada bergantung dengan Tuhan. Dak, ini orang panggil nak terghib ubat. Pak kita orang mendengar kena tangguh atas ini adalah apa yang kata majaz, isnad majaz dia panggil. Ini sebab itulah jadi mudah pergi syirik. Orang mudah pergi syirik dia tak faham tauhid, kata saja tauhid. Tu dia. Itulah masalah itu satu bagai amalan. Baik. Masa kita ada lagi lebih kurang 10 minit lebih. Apa dia? Bagaimana nak khusyuk di dalam sembahyang? Tu susah sikit dah. Hak ni suatu pemberian dari Allah. Cuma kita hanya jihad, mujahadah dia panggil. Kan makna khusyuk tu bahasa kita gapo sini dah berarti apa khusyuk ni? Cuba berarti dulu. Khusya'a artinya apa dia? Biasa tak buat lagu mana? Galik dari semaya. Galik nak ikut lupa tak? Galik pas lupa Fatihah tak baca, galik dengan hati email. Tu. Nah, khusyuk ni bahasa kita agak berarti dia tetap hati. Tetap hati. Itu panggil khusyuk. Tetap hati, daya tetap hati siapa ke anggota pun ikut tetap. Ada orang kata khusyuk ni tetap hati, tetap anggota, dia panggil itu. Apa maksud tetap hati? Tetap anggota mudah hurai. Betul dia gini kan, tak semaya boleh tetap dah dia di. Tu panggil tetap anggota mudah. Tak bergerak, tak bergaru. Gitu. Tu panggil tetap anggota. Tak payah tu. Tetap hati ni payah. Pak orang tanya, "Pak hati duk mana?" Bila duk tetap tak tetap lah. Ke tangan ni ke garun, ke kaki ke lengok atau panggil tak tetap anggota kan? Bila tetap nyak dik. Pak hati ni apa mana tetap hati? Moga hati maksudnya akal, roh tu lah. Maksudnya tetap hati dengan bahawa tidak lalai di dalam semaya, dengan bahawa ingatkan yang luar-luar daripada semaya. Tu seolah-olah hati keluar lagi supaya budak buah dah. Tu baik pergi rata ni tu ada sini, tu baik ni dia ingat rata tu panggil tak ada khusyuk tu. Lepas tu bila soal siapa kuasa nak menahankan? Kuasa ke tak kita nak menahan? Cuba jawab. Tak kuasa dia, hanya bukan makdur hamba. Bukan makdur hamba. Bila bukan makdur ni lah, maksud adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati, Allah tidak memaksakan malaikat akan seseorang, diri seorang pun Allah tak paksa malaikat wus'aha, qadah kuasa. Jadi kita tak kuasa nak tahan tasawir lagi hati tu. Itu bukan makdur. Tetapi walaupun situ kita tidak kuasa, hak yang kita boleh jihadnya ketika kita sedar. Kita dah semaya tu dia ralik pergi rata. Mata kita ingat salah tarik balik.
Tu dia panggil jihad kita tu. Tarik balik daripada ingat baca bacaan. Kalau dia faham makna, ingatkan dia panggil tadabbur ma'anil qiraah. Duk perhatikan makna-makna bacaan, sama ada ayat Quran ke zikir tasbih dan sebagainya. Ada pun hak kata hilang khusyuk macam mana? Apabila kita teringat dalam semai teringat, buat teringat kita ikut juga dia. Biar ke hati pasti tu tempat hilang. Situ hilang luput fadilat. Ada pun dia pergi dengan kita tak sedar, dia panggil tu masuk dalam kata kita tak kuasa. Bila tak kuasa tak ada salah. Illa wus'aha baulaha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau itu bila kita usaha tu bermasalah salah lah kan. Hati kita girata, kita teringat kita ada semaya, dia turun pergi juga. Dia dia. Itu tempat silap salah kita tu. Adapun tak ni tak sedar lagi hatinya, girata. Baru kita teringat, tarik balik. Dia ingat hasmai. Gi pula. Teringat, tarik balik. Ini satu bahagian jihad. Sebab apa? Jihad dengan ya ghaib. Kerana dalam hadis sebut ada syaitan, satu bahagian syaitan tu dia berbicara. Bila ada satu bahagian syaitan, untuk kerja dia mengganggu orang semaya. Tekah semaya tak apa kerja dia. Berbiasa semaya dia ganggu selalu. Tu. Tekah tak semaya tak ada apa. Bos semaya mai ganggu selalu. Ini ada satu bahagian syaitan. Itulah dia buat kita lalai. Maka kita terlalai tak ada salah. Baru kita ingat, tarik balik tu panggil satu bahagian jihad. Satu bahagian jihad. Tengok dekat tak ada semaya, tak ada apa dengan apa tak dengar gini kan ni. Duk perhati dah. Bila ada hurai duk perhati, tu pengen khusyuk malah duk perhati. Tapi dia ganggu main lah hati juga lain apa bisa kata paling. Tapi kalau tidak duk perhati ni, tu pengen khusyuk. Tetapi dah kita ada semaya, tengok. Tu ada semaya. Mulut duk baca, tapi hatinya kifra. Nya bertemu habis barang-barang tak bertemu. Kadang-kadang kita terlupa tak ingat tempat letak bos semaya, teringat. Anak koci duk mana tadi semaya, bos semaya duk situ. Ayatnya duk carilah semaya. Cari tadi mesti cari tak temu. Bos semaya temu. Tengok tu no ayat atas hati. Sebab apa? Digangui. Siapa yang mengganggu? Satu bahagian syaitan mengganggu semaya. Itulah hadis sebut. Kita tak nampak tengok pun. Sebab tu kata kita masuklah semaya selain pada kita nak ibadat pada Allah dengan ikhlas, kita nak semaya dengan bersih kita semaya, dan pula kita tak tinggal walau bagaimanapun. Bila semaya pak ada gangguan. Ini seolah-olah kita tilik pada satu gangguan itu bahasa susah hati, tapi tilik pada ini satu bahagian jihad dalam semaya. Situ Allah nak menambahkan. Sebab itu juga hikmat. Sebab apa? Malaikat dia bersih, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak deraka ke Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi di akhirat esok bila syurga, dia menjadi khadim, khidmat. Bagaimana sedangkan dia bersih? Ni ulama jawab, sebab kita anak cucu ada ni masuk syurga dengan jalan jihad. Hatta dalam semaya pun kena duk jihad. Jangan kata masuk semaya tak jihad. Tak, pasal dalam semaya pak jihad. Mari macam-macam. Kita tarik mari. Buat tarik pergi ke lain. Sampai kadang-kadang kita senyum mari 2 ke 3 rakaat. 2 ke 3. Siap nak lagu mana? Syarat ajar juga untuk lawan. Wakil sekira sampai 2 ke 3 syarat ajar suruh ambil hak yakin. Tu jihad dah tu. Bos maya zuhur 3 ke 4 walaupun ada wakil 4 kita kena pakai 3 untuk nak lawan dah tu. Kena pakai 3. Bila pakai 3 bangun sah lagi. Tengah-tengah bangun sah lagi teringat gang. Cukup dah ni yang kelima. Turun duduk. Duduk lawan dah tu, lawan sore panggil. Pakai sujud sawi. Salah tu wah ubat sangat nak kosak aku sangat lah. Salah itu ni syarat aja. Tengok dah. Maknanya bila 2 ke 3 pakai 3 tak leh, isu pakai 2. Walaupun pada wakil lebih saya kira, sebab kita nak lawan dengan hak ganggu tadi. Hingga siapa pula kalau tu semua jemaah, imam bangun, makmum dah subhanallah, tapi tak zan dia kata cukup, dia tak boleh ikut, kena kira dia bahawa dia kira orang nak jaga ramai-ramai. Silap.
turun. Tu dia panggil satu bahagian jihad dengan hak yang gaib. Itulah jadi mana kata sekaligus kita rasa susah juga semaya dah. Kadang ada orang tu nak masuk semaya tu susah hati dah belah-belah. Kadangnya halal dia nak semaya lagi dah, nak terkebir tu payah. Kadang-kadang membawa pada siapa waswah nah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. La haula wala quwata illa billah. Tak masuk ni dia kata tak masuk berapa tak tahulah. Dia panggil satu gangguan. Maka dalam syarak ajar juga apabila kita main lagu tu kita pergi kepada innamal a'malu binniyat, sebab ada khilaf ulama setengah bila syarak setengah bila rukuk. Atau kata syarak memandu niat sebelum takbir. Tu bila nampak nak jadi waswah terbakar. Ni semua dia panggil ada jalan keluar untuknya. Sebab dia kata ikhtilaf ulama dalam murai semua jadi rahmat bagi kita. Maka kembali pada masalah kita tadi, bagaimana kita cara nak khasyuk itu waktu terserahlah kepada Allah. Itu dia pengen kata Allah yang memilihkan, Allah yang membersihkan. Kita hanya buat. Maksud dalam buat itu maksud satu bagai jihad. Semoga-moga Allah lah. Itulah supaya kita zikir. Tengok dari jadi nasihat pada kita. Jangan kamu tinggal zikir semata-mata lidah, tinggal kerana tak hati-hati. Jangan tinggal. Kita dah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makna tak ada sila pun. Kita panggil zikir lidah saja, tak ada hati-hati. Kita nak bukti. Ada yang kata kalau zikir lidah saja tak ada di hati, tak jadi. Ada yang kata kan. Jangan kita bukti. Kita teruskan. Apa? Kalau kita berhenti terus, berarti zikir hati pun tak ada, zikir lidah pun tak ada, dua-dua tak ada. Tapi kalau kita terus zikir juga, walaupun hati tak ada juga di lidah. Di hati tak ada pun di lidah ada. Cuba kita berhenti nak memecak kata ni panggil, nak memecak sahabat tak mari di hati, tak dah zikir duk main lidah saja. Jangan. Kita teruskan. Pasti dia kata semoga-moga Allah mempertingkatkan kita dari zikir lidah saja tadi kepada zikir lidah serta hati-hati. Itu yang paling harapan. Bila kita zikir, mari sekali dengan hati dah. Terus ke semoga-moga zikir kita setengah hati-hati pula mari pula musyahadah kita pada yang baik mempertekad oleh Allah. Tekad. Demikianlah kita semaya. Walaupun kita kata kita semaya tu kadang-kadang kerana orang tu malu, kat orang tu malu, biarlah kerana malu pun kita pergi dulu, lama-lama dia habis kerana malu kat orang tu. Jadi lekat tabiat kita tak tinggal, tapi dia mari tak khusyuk hati. Biarlah semaya kita tak khusyuk pun kita jihad dalam. Semoga-moga Tuhan beri khusyuk. Balas tu. Ini apa ni? Ini nak jaga takut kelemahan kita. Tu dia. Rahmat Allah luas. Dan kita ingat gitu, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku luas. Tu dia. Kita tunggu tangan niat nak taat tu cukup dah bagi kita. Masa jadi janji pun sudah pun sampai kepada penghujungan. Maka dengan sekadar itu saja, rasanya cukuplah dulu untuk waktu kali ini, dan insya-Allah di lain kali kesempatan yang lain bila diizin Allah Subhanahu wa taala, semoga-moga Allah memberi sihat wal afiah kepada kita semuanya. Di samping itu Allah Taala pula menambahkan umur, melanjutkan umur dalam kebaikan, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kepada Allah. Dengan itu kalau takdir kena Allah bila masa pula kita akan bertemu lagi insya-Allah Subhanahu wa taala. Untuk pada malam ini cukuplah sekadar ini saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.